أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi waktu duha dan malam apabila sunyi sepi, bahawa Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkanmu dan ia tidak benci kepadamu sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik. Dan sesungguhnya kesudahan keadaanmu adalah lebih baik bagimu daripada permulaannya. Dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberi kepadamu kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sehingga engkau redha berpuas hati. Bukankah ia mendapati engkau yatim piatu, lalu ia memberikan perlindungan, dan didapatinya engkau tercari-cari jalan yang benar, lalu ia memberikan petunjuk dengan wahyu Al-Quran, dan didapatinya engkau miskin, lalu ia memberikan kekayaan. Oleh itu, adapun anak yatim, maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya. Adapun orang yang meminta bantuan, sedekah ataupun pimpinan, maka janganlah engkau tengking hardik. Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebutkan sebagai menzahirkan kesyukuran. Surah ini dikenali dengan surah Ad-Duha, termasuk di dalam surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkatul Mukarramah ketika Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya menghadapi kezaliman orang-orang kafir musyrikin, kekerasan yang melampau. Maka Allah menurunkan surah yang terkandung di dalamnya ayat-ayat untuk menguatkan iman dan menguatkan semangat. Surah ini mendedahkan besarnya pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurnia dan kelebihan yang diberi kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala tidak membiarkan Nabi-Nya, tidak meninggalkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan tidak memarahi Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, tidak merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Martabatnya diangkat, kedudukannya ditinggikan. Dia beri semangat yang mengembirakan bahawa hari akhirat, hari pembalasan, lebih besar berkali ganda daripada kesenangan dunia. Jangan rasa rendah dengan apa yang berlaku di dunia ini, kerana ganjaran hari akhirat lebih besar. Dan Allah Ta'ala telah menunjukkan kekuasaannya di bumi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi dalam keadaan yatim piatu,
Ada yang memeliharanya silih berganti. Kita akan baca ayatnya. Ketika Nabi dalam keadaan tidak ada harta, dia beri kepadanya harta yang datang melimpah ruah. Dalam keadaan yang lemah, dia beri kepadanya kekuasaan memerintah negara dan menunjukkan musuh-musuhnya. Surah ini benar-benar menunjukkan kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memulakan surah ini dengan sumpah. Wadduha, demi waktu duha. Demi waktu duha. Iaitulah awal saat, awal matahari naik mengikut pandangan Al-Imam As-Suddi. Demi permulaan siang mengikut tafsiran Qatadah. Qatadah juga imam di dalam ilmu tafsir, ilmu fiqh dan ilmu hadis. Demi naiknya matahari mengikut tafsiran Qutrub. Demi cahaya siang seluruh harinya mengikut tafsiran Mujahid, seorang ulama dalam ilmu tafsir, menunjukkan bahawa Quran satu perkataannya sahaja memberi makna yang sangat besar, makna yang sangat hebat. Wal laili idza saja, demi waktu malam apabila tibanya waktu malam, mengikut tafsiran Sa'id bin Jubair. Apabila tibanya gelap, mengikut tafsiran Ibnu Abbas. Apabila malam telah berlalu dengan tetap masuk sepenuhnya, mengikut tafsir Mujahid. Dan apabila perginya malam, mengikut tafsiran Ibnu Hanzalah dari Ibnu Abbas. Dan apabila tenanglah makhluk-makhluk yang berehat di waktu malam itu, mengikut tafsir Ikrimah, Atha dan Ibnu Zaid. Ini al-tafsiran ulama-ulama tafsir, berhubung dengan tiap-tiap satu perkataan ini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad. Tuhanmu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad. Dan Tuhanmu tidak mengapakanmu wahai Muhammad. Mengikut riwayatnya, Allah menurunkan ayat ini kerana cemahan orang-orang musyrikin. Cemahan orang-orang musyrikin setelah Nabi tidak membaca lagi ayat-ayat yang diturunkan kepadanya, tak ada wahyu yang diturunkan. Iqra, berapa ayat kemudian daripada lepas tu putus wahyu. Bila putus wahyu, maka orang kata Muhammad ni dimarah oleh Tuhan dia dah. Mengikut satu riwayat, isteri Abu Lahab, mak dara sabit dia sendiri, menghina Nabi SAW dengan tidak ada wahyu yang diturunkan. Lalu Allah menurunkan ayat ini, menurunkan suratul Duha untuk menenangkan Nabi SAW. Mengikut riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi merasa kesempitan dengan putusnya wahyu. Dan orang-orang kafir musyrikin berkata, Tuhan sudah lupakan wahai Muhammad. Tuhan tak turun lagi wahyu padamu. Lalu Allah menurunkan suratul Duha untuk menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ma wadda'aka wa ma qala. Dengan makna Tuhanmu tidak memutuskanmu wahai Muhammad. Dibaca dengan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan tidak memutuskan wahyu meninggalkanmu wahai Muhammad. Dan mengikut qiraat Umar bin Khattab radhiyallahu an, ma wada'aka, dengan tidak ada sabdu.
Sayyidina Umar baca ma wad'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan tidak meninggalkanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua bacaan boleh, tetapi bacaan jumhurul ulama ma wadda'aka dengan ada sabtu. Sayyidina Umar baca ma wada'aka. Ini riwayat yang tak ramai orang ikut bacaan ini. Tetapi maknanya sama saja. Tuhan tidak membiarkanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.